Hati orang Yahudi Allah sebut lebih keras pada batu Tuhan. Tak dapat nampak kebenaran langsung. Tutup segala-galanya. Kebanyakan. Sebab Allah mengatakan wa inna minal hijarati lama yatfajjuru minhu an-nahar. Sebab batu, sekeras-keras batu, ada air yang pecah keluar daripada batu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma'. Dan ada batu yang pecah, retak di celah-celah batu keluar air. Hati orang Yahudi keras lagi. Batu tak sekeras itu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan ada batu yang jatuh ke bawah disebabkan takutnya pada Allah, bukan graviti. Jatuh batu ke bawah sebab bukan graviti, sebab takut pada Allah, dipanggil sunnatullah. Tapi barat bahkan di universiti, di college, di sekolah kita aja law of nature, hilang Allah, hukum tabii yang Allah sebut law of God, sunnatullah. Dan kita nak suruh pelajar kita beriman, berakhlak bila habis semesti, bila dapat sijil nak suruh kita berakhlak, sedangkan kita mengajar sunnatullah yang dia sebut ialah law of nature. Daripada hujung Rusia sampai ke hujung Eropah, semua law of nature, termasuk di Malaysia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Sadaqallahul azim. Tidak luput pada tangan kamu walaupun sebesar atom di bumi atau di langit, tidak yang lebih kecil pada atom dan tidak lebih besar pada atom kecuali berada dalam kitab yang nyata. Allah menyebutkan zarah dalam ayat ini. Allah sebut zaratin. Zaratin ini dikenal sejak daripada zaman sebelum Islam lagi. Yang disebut atom dalam istilah Greek ataupun Yunani, dan orang Arab menyebut sebagai zarah dengan mana al-juz allati lam yatajazza. Atom dalam bahasa Arab maksudnya al-juz allati lam yatajazza, iaitu juzuk yang paling kecil yang tidak boleh dipecahkan lagi. Tetapi ayat ini Allah mengatakan bukan. Atom bukan yang paling kecil. Ada yang kecil lagi. Allah mengatakan wala asghar min dzalik, tidak yang lebih kecil daripada atom. Wala akbar illa fi kitabim mubin, dan tidak lebih besar dari atom kecuali semuanya tercatat dalam kitab. Allah istiakan atom bukan yang terkecil, memeranjakkan saintis. Dan hari ini kita lihat dalam atom ada elektron, neutron, proton, quarks, anti-elektron, anti-elektron, dan sebagainya. Semakin lama kajian, semakin kecil, dan atom ini semakin terselah keindahan, keajaiban ciptaan Allah SWT. Dan kita lihat ayat ini apakah konteks dari saintifik. Dan hari ini kita lihat kajian telah dilakukan oleh saintifik. Maaf pagi ini agak saintifik tuan. Kalau tak apa-apa tak apa. Ini ialah satu gambaran yang dilukis oleh saintis. Sebab itu bukan satu benda yang paling kecil, banyak lagi paling kecil. Bahkan sekarang kita bercakap tentang nanoteknologi. Nano ni ialah 10 kuasa talak 15 saiz. Kemudian kita sebut femtosecond sekarang, saintifik. Semuanya teknologi yang moden ini bukan yang besar-besar, yang kecil-kecil. Kita selidik yang kecil, keluar komputer ini yang paling kecil. Dan inilah yang mengagumkan ciptaan Allah. Semakin kita lihat, semakin mengagumkan. Dan sekarang kita lihat elektron yang tak pernah dilihat. Tetapi wujud tak elektron terbang? Atas kita nama elektrik. Elektrik itu maksudnya daripada elektron. Tanpa elektron tak ada elektrik. Elektrik kita yakin ada. Dan elektron kita tak pernah nampak. Kita berhujah elektron wujud sebab ada electricity. Nama electricity inilah noun daripada atau adjektif daripada elektron. Electricity itu ialah adjektif ataupun noun daripada elektron. Dan sekarang mereka dapat ambil gambar elektron. Teknologi terkini dapat ambil gambar elektron yang saiznya nanoteknologi. Saiz nano, 10 kuasa talak 16 cm. Dalam atom ada nukleus. Yang inilah tenaga nuklear yang kita sebut tu. Nukleus itulah yang timbulnya nuklear yang Iran dengan mereka sedang bergaduh sekarang ni. Nuklear inilah kajian yang sangat kecil dan rahsia ciptaan Allah masih tersembunyi. Yang kita lihat adalah sangat-sangat kecil.
Dan mari kita lihat hidrogen. Hidrogen ialah unsur yang paling asas yang Allah ciptakan. Dia ada satu proton, ada satu elektron. Kenapa saya sebut hidrogen? Sebab nak sebut air. Sebab air daripada 2 hidrogen, 1 oksigen. Kemudian hidrogen ini bukan satu jenis. Hidrogen yang paling asas Allah ciptakan 1 elektron, 1 proton. Tetapi kalau dah dia lama sangat, dia berubah. Dia boleh berubah menjadi deuteron. Kita tengok apa yang sains sebut dulu. Dan kita lihat apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Deuteron ini protonnya 1, maaf saya, elektronnya 1 juga, kekal, atomnya sama, atom hidrogen sama, tapi ada satu lagi masuk, neutron namanya, masuk ke proton, jadi dia bertambah berat. Dipanggil hidrogen 2 ataupun nama lain dia adalah deuteron. Kalau dia lama-lama lagi, dia berubah lagi menjadi hidrogen 3 yang elektronnya 1, tetapi di protonnya ada 2 neutron tambahan. Jadi kita panggil hidrogen 1, hidrogen 2, hidrogen 3. Air pula, Allah ciptakan dia ada 8 proton, 8 neutron, dan 8 elektron, 8 neutron. Tetapi kalau dah terlalu tua, terlalu lama masa dia, oksigen berubah menjadi isotop 18, iaitu di tengahnya ada tambahan 2 lagi neutron masuk dia sangat lama. Air daripada gabungan hidrogen dan oksigen. Apa yang memanjakan saintis hari ini? Inilah air. Satu makhluk Allah yang sangat ganjil. Tanpa warna, tanpa bentuk. Kalau di tengah, di bawah langit dia nampak biru. Dalam gelas dia nampak cerah putih ataupun azbun, kata orang Arab. Azbun. Rasanya azbun. Rasa air itu ada special dalam bahasa Arab, nama azbun. Air yang sangat indah. Kita tak sebut air apa rasa. Orang Arab ada sebut azbun. Allah sebut azbun. Dan inilah sumber kehidupan. Allah ciptakan setiap kehidupan daripada air. Dalam surah Al-Anbiya, A'udzu minasyaitonir rajim. Dan inilah kehidupan yang kita saksikan, air, di mana ada air, di mana ada kehidupan, di situ ada air. Tanpa air, tanpa kehidupan. Allah ciptakan kehidupan daripada air. A'udzu minasyaitonir rajim. Awalam yaril ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan faqta'na wajalna minal ma'i kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Shadaqal azim. Dan apakah orang kafir tidak melihat bahwa langit dan bumi asalnya satu? Lalu kami pisahkan di antara keduanya. Dan kami jadikan setiap hidup daripada air. Afala yu'minun. Kenapa mereka tidak beriman? Memang benar sekarang tuan-tuan, yang mengkaji langit bumi, yang mengkaji seatom ialah orang kafir. Allah sebut jelas di sini. Awalam yaril ladzina kafaru. Apakah orang kafir tidak melihat langit dan bumi asalnya satu paduan. Fafataqnahuma, lalu kami pisahkan antara keduanya. Wajalna minal kulli syai'in hayyin, dan kami jadikan setiap hidup itu dari air. Afala yu'minun. Kenapa mereka tidak beriman? Mereka lihat langit bumi. Mereka lihat tentang set atom, mereka kaji sains ataupun nanoteknologi, mereka kaji tentang nuklear. Tetapi Allah kata afala yu'minun. Kenapa mereka tidak beriman? Mereka dapat lihat keagungan cipta Allah, tetapi mereka tidak beriman. Stephen Hawking mati dengan mengatakan there is no gods. Kawannya juga mengatakan demikian. Dan sains barat diasaskan kepada afala yu'minun. Kenapa mereka tidak beriman? Sedangkan keindahan tersusunnya ciptaan Allah di mana-mana. Pelajar yang kecil pun dapat berujar. Tidak ada yang tersusun kecuali ada penyusun. Tidak ada yang baru kecuali ada penciptanya. Itu semua akan dapat, tapi barat tak dapat sampai hari ini. Mereka etis. Dan air, mari kita lihat air tuan-tuan. Ialah sumber kehidupan. Air H2O. Hidrogen terbakar. Oksigen membakar. Dicampur di antara oksigen dengan hidrogen,
keluar air. Allah ciptakan air daripada hidrogen dan oksigen. Kedua unsurnya terbakar dan membakar, tetapi air ialah sumber kehidupan yang memadamkan kebakaran. Air ialah hidrogen, oksigen. Yang keduanya terbakar, tapi Allah cantumkan jadilah dia sebagai sumber kehidupan dan air memadamkan kebakaran. Tidak kanjai. Dan menjelang kiamat, Allah menyebut wal bahril masjur, dan demi lautan yang terbakar. Berbagai tafsir yang diberikan oleh ahli tafsir, tetapi ada pandangan yang dibuat oleh ahli tafsir modern yang mengatakan kemungkinan wallahu a'lam. Air ini asalnya yang terbakar dan membakar. Menjelang kiamat sangat panas sehingga terurai oksigen dan hidrogen yang terbakar. Itu satu daripada pandangan yang tepat atau tidak, wallahu a'lam. Ada tafsiran banyak, tentang dirujuk dalam kitab tafsir berbagai tafsiran. Dan hari ini kita lihat dalam teknologi di UKM, kawan kita, profesor kita di UKM, pecahkan molekul air untuk dijadikan tenaga. Sebab air petroleum akan berakhir dan mereka menggunakan air. Profesor Yusuf, dia cuba pecahkan air dan sumber tenaga akan datang ialah air. Tak perlu beli petrol lagi, tuan. Masuk air lah. Murah. Dan tenaganya sangat hebat. Sebab hidrogen dan oksigen paduannya. Yang sangat ganjil, tuan. Dalam segi atom, subatom. Kedudukan hidrogen dan oksigen ini darjahnya 104 darjah, 104.45 darjah antara oksigen dan oksigen. Kalau kita tarik sikit je, tak jadi air. Air, tuan-tuan, kalau kita tambah lagi oksigen, apa jadi? Dia jadi H2O2. Apa nama dia? Di universiti dulu kita belajar. H2O2 ialah hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide ialah racun yang berbisa. Jangan minum H2O2. Boleh survive, tetapi perut kita terhakis. Air ialah sumber kehidupan. Tambah oksigen, dia jadi bahaya. Jangan usik ciptaan Allah. Jangan usik sedikit pun. Allah buat dengan kadar yang sangat tepat. Tak boleh pindah lagi. Hatta sudut antara oksigen dan oksigen tak boleh diubah lagi. Subhanallah. Dan inilah model yang dibuat oleh saintis. Air yang kita minum ini ialah hidrogen, oksigen. Dua-duanya ialah sumber yang oksigen terbakar, hidrogen membakar, tetapi air ialah memadam kebakaran. Apa yang ganjil di sini ialah kedua unsur tadi tidak boleh dipisahkan sama sekali. Dan dia adalah sumber kehidupan kita. Kalau kita tidak ada air, dehydration, maknanya kita kekurangan air. Bila berapa peratus badan kita hilang dan kita tak boleh sedar lagi, kita pensan. Di Padang Arafah ramai yang rebah sebab air telah berkurangan dan badan kita mesti maintain peratus air yang tertentu. Dan inilah di antara center dehydration, antaranya lah pening, letih, dan berbagai-bagai perkara yang tidak baik. Kesimpulannya adalah air ialah sumber kehidupan yang kita harus syukur. Tanpa air, tanpa kehidupan. Bayangkan gambar ini, tuan-tuan. Di tengah padang pasir yang panas, seorang telah sesat di situ. Tidak ada tempat berlindung. Nyawa berada di hujung karungkung. Dan badan sudah habis air. Sekarang datang seorang membawa segelas air. Air segelas. Hanya segelas air. Tuan pilih antara dua. Segelas air atau dunia seluruhnya. Yang manakah pilihan kita gagal? Air. Ketika nyawa berada di hujung kerongkong, dan begitulah keadaan orang yang dalam hadis, dalam kita sangat haus ketika nazak sakaratul maut. Di padang pasir, kita bangkang pada pasir. Ketika nyawa roh sedang berada di kerongkong, kerana kehausan yang melampau, ditawarkan antara segelas air dan dunia seluruhnya, kita pilih air barangkali. Dan itulah harga dunia, segelas air. Sama ada sedar atau tidak, harga
dunia segelas air. Dan Allah menceritakan air lah dalam surah Fatir, umpamanya ada surah lain juga. A'udzu minasyaitonir rajim. Alam tara Allah anzala minas samaa'i ma'an fakhrajna bihi thamaratin mukhtaliban alwanuha. Dan apakah kita lihat Allah turunkan air daripada langit, dan dengan air itu Allah keluarkan daripadanya buah-buahan yang berbagai-bagai warna dan rasa. Hujannya sama, kebun yang sama, yang keluar ialah rasa berbeza, warna berbeza. Apakah tidak ganjil? Ini sangat pelik, tuan-tuan. Kita tanam satu kebun kita, petani sama, baja sama, air sama, keluar buah berbagai rasa. Satu pokok itu berbagai rasa, berbagai warna. Allah suruh kita fikir. Apatah lagi di gunung. Allah mengatakan wa minal jibali jadun bidun wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Gunung. Daripada gunung itu ada beberapa warna. Ada berbagai serta, ada berbagai lapisan, ada berbagai warna di gunung. Judadun bidun humrun, putih, merah, mukhtalifun alwanuha, dan berbagai-bagai warna. Gunung Allah sebut. Wa gharabi busud, dan yang sangat hitam pekat. Gunung ada warna, tanya Allah kata. Dan ahli tafsir mentafsirkan berbagai-bagai. Dia katakan judadun itu turuk, jalan. Hari ini kita dapat saksikan apa yang Allah sebut itu ada gunung yang warna-warni, rainbow. Ini di China, tuan-tuan yang melawat. Kalau nak melawat ke China untuk lihat Rainbow Mountains ini di Zhangye dan Xia, pergilah lihat ayat Allah sebut dalam surah Fatir ada di China. Ada siapa yang tahu? Baru jumpa aja gunung ini. Orang China mungkin tahu lama, tapi orang dunia baru tahu adanya gunung yang Allah sebut dalam surah Fatir. Namanya Rainbow Mountains in Zhangye dan Xia. Saya nak bagi tak lepas, tapi tak lepas. Sampai bulan September, dia kata kalau nak pergi boleh, apa cik. Tapi gunung tak nampak lah, sebab dia nampaknya kita boleh pergi hanya bulan Julai. Kalau bulan September tu kita tak pergi dah, sebab ada jalan sangat sukar untuk masuk ke sini. Tuan-tuan yang pergi lebih tahu daripada saya. Mari kita lihat pokok ini. Ini ialah rekod dunia, pokok yang paling tinggi di dunia. 300 lebih meter tinggi dia. Untuk hidup, dia mesti ambil air daripada bawah. Akar dia ambil air naik ke pucuk. Pokok ini setinggi 300 meter lebih, 350 meter kata saya. Macam mana air boleh naik? Apakah kita fikir macam mana air boleh naik ke atas? 315 meter katakan. Banding dengan apartemen kita yang 10 tingkat. Nak naik air ke atas tu, hotel kita di Mekah, tuan-tuan. Tawah, Mekah Tower atau umpamanya. Dia guna mesin sangat besar untuk pam air ke atas. Tapak pamnya besar, tak sampai air ke atas. Tapi pokok ini bagaimana ke Allah ciptakan? Air boleh naik sampai ke atas. Mana bukti air sampai ke atas? Kalau tak ada air, dia mati, tuan-tuan. Adanya hijau pucuk di atas, maksudnya air sampai di atas. Pernahkah kita fikir bagaimanakah air boleh sampai ke atas? Inilah kita nak ajar pada pelajar kita. Tetapi yang pergi ajar di sekolah lain, yang diajar ialah teks yang ditulis di barat, yang berakhir dengan afala yu'minun. Inilah yang saya bercakap siang malam ketika saya di masjid dulu. Tak ada siapa nak dengar. Pagi ni saya cakap tuan pula. Sebab orang lain tak nak dengar. Pegawai kementerian tak nak dengar saya cakap. Jadi tak ada dengar saya cakap tertua gini. Sepatutnya saya cakap 20 tahun lepas. Memang saya dah cakap pun. Inilah untuk kita berfikir, inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin ulil albab. Dan dalam langit dan bumi serta siang dan malam terdapat tanda-tanda ulul albab. Dan yang kita nak bina ulul albab. Tetapi sayang kita bina ialah pelajar yang split personality. Hanya untuk dapatkan ijazah semata-mata.
Belajar hanya untuk makan gaji, itu saja. Lepas makan gaji, habis. Bila pencen, semua buku talak, buang, tak ada guna dah. Rupa-rupanya dia belajar hanya untuk gaji. Lepas pencen, semua talak buku dia. Macam pelajar kita lah. Dia belajar untuk SPM. Lepas sudah SPM, dia buang semua nota dia. Tak guna punya. Ini sistem yang ada sekarang. Itulah kemudian tak dengar, tak seronok saya cakap. Hari ini saya cakap tuan, tuan kena sabar malam ni. Tanya pagi. Mari kita tengok air. Air dan bumi yang kita duduk. Allah berikan air pada bumi kita. Di planet lain tuan-tuan, yang turun ialah asid. Asid HCl. Asid ada klorik. Asid sulfik yang keluar. Mana ada kemungkinan untuk hidup? Yang turun di planet lain ialah asid. Tak ada oksigen. Ada yang ada, tapi tak ada, banyak tak ada. Yang kita lengkap segala-gala Allah berikan ini. Dan pihak tahayau, pihak tamutun. Wa minha tukhrajun. Kamu akan tinggal di sini wahai Adam. Di mana? Bumi. Pihak tahayau, wa pihak tamutun, di sini kamu akan mati. Wa minha tukhrajun, dan di sini kamu akan dibangkitkan kembali. Nak cari planet lain kan tuan? Nak cari planet lain kan? Allah tersebut pihak tahyau wa pihak tamutun wa minha tukhrajun. Kita cari planet lain kemari. Sedangkan Allah kata di sinilah tempat kamu tinggal. Di sinilah tempat kamu mati. Di sinilah tempat kamu akan dibangkit kembali. A'udzu minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'dalika fahyakal hijarati aw asyaddu qaswah. Wa inna min hijarati lama yatfajjaru minhu al-anhar. Wa inna minha lama yashaqu fa yakhruju minhu ma. Wa inna minha ma yahbitu min khasyatillah. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqal azim. Kemudian hati orang Yahudi itu menjadi keras. Bahkan lebih keras. Kemudian hati kamu, yaitu orang Bani Israel, selepas itu, selepas peristiwa dengan Nabi Musa SAW, fahyakal hijarah, dan dia seperti batu. Keras hati orang Israel ini, fahyakal hijarah, seperti batu. Au asyaddu qaswah. Au di sini maksudnya bal. Dalam tafsir, au bukan atau, maksudnya bahkan. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Hati orang Yahudi Allah sebut lebih keras daripada batu tuan. Tak dapat nampak kebenaran langsung. Tutup segala-galanya. Kebanyakan. Sebab Allah mengatakan wa inna minal hijarati lama yatfajjaru minhu al-anhar. Sebab batu, keras-keras batu, ada air yang pecah keluar daripada batu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma', dan ada batu yang pecah, retak. Di celah-celah batu keluar air. Hati orang Yahudi keras lagi, batu tak sekeras itu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan ada batu yang jatuh ke bawah disebabkan takutnya pada Allah. Bukan graviti. Jatuh batu ke bawah sebab bukan graviti, sebab takut pada Allah, dipanggil sunnatullah. Tapi barat, bahkan di college, di sekolah kita ajar law of nature. Hilang Allah. Hukum kami yang Allah sebut law of God, sunnatullah. Dan kita nak suruh pelajar kita beriman, berakhlak bila habis mesti. Bila dapat sijil nak suruh kita berakhlak. Sedangkan kita mengajar sunnatullah yang dia sebut ialah law of nature. Daripada hujung Rusia sampai ke hujung Eropah, semua law of nature, termasuk di Malaysia. Kenapa tak boleh sebut sunnatullah? Wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lupa, tidak pernah lalai daripada apa yang kamu lakukan. Batu keluar air. Ini. Dari celah-celah batu keluar air. Dari mana air datang? Ada satu kisah boleh jadi saya cerita kat surah lain. Ada dua pengembara di tempat saya, Kelantan. Dia ditukar, dua orang cikgu ditukar ke hulu Kelantan. Dia tak ada kerja hari Minggu. Dia nak tengok sungai, salah satu percabangan Sungai Kelantan itu sungai lebih. Nak cari kat mana hulu dia.
Dia mengembara dengan perahu mula-mula. Lepas tu masuk makin kecil, dia berjalan kaki. Akhirnya hilang sungai. Habis sungai berhenti di situ. Dia tengok dari mana-mana datangnya air sungai. Dia kata mengikut pandangan dia, mengikut apa yang disebut. Air keluar dari celah batu. Yang awam, yang dapat ia trace, boleh jadi ada lagi ulu, tapi yang dapat dia sampai air keluar celah batu sebagaimana ayat tadi. Dari mana air, tuan-tuan? Air dari mana kan celah batu datang? Kita pergi ke Ipoh. Kita tengok sebelah kanan sampai ke tapak. Ada air terjun turun. Mencurah-curah. Kemudian kita tanya, dari mana air turunnya? Daripada kata gunung, air dari mana datangnya? Orang kata hujan semalam, ya tu hujan, dia turun. Tapi kita pergi ke Latai Iskandar tu tak pernah berhenti air. Musim kemarau pun air masih turun. Dari mana air ni? Tak ada jawab dah. Kalau graviti tak ada dah. Kalau air turun sebab graviti dah tak ada cerita dah. Sebab di atas, dari mana bawah dan dari atas. Itulah sunnatullah, bukannya graviti. Habis buku yang kita belajar tu tak kena semua. Tak seronok kuliah saya. Ini kementerian marah, kalau saya masuk mesyuarat di marah, dia tengok tu orang tu. Pakai piah tu, pakai songkok, maksud pakai songkok. Yang pakai songkok tu akan ganggu kita lah. Pagi ni saya ganggu tuan. Air keluar daripada celah gunung. Dari mana air ni? Saya tanya pelajar saya dari mana air yang Latai Iskandar turun. Orang Iskandar pun tak boleh fikir. Hari ni kita fikir. Air akhir sekali hujung kita pergi, dia keluar celah batu. Kemudian dua pengembara tadi mengatakan dia habis itu. Rupa-rupa dia tengok atas. Rupa-rupanya ada air daripada atas, menitis daripada atas. Dia panjat batu atas tu. Dia kata ada kolam. Dalam kolam itu ada penuh ikan kelah. Macam mana ikan boleh naik atas gunung? Dia tak jawab. Dia tak sebut. Bila tak sebut, apabila ayat berakhir dengan apala yu'minun, tak boleh jawab. Kebanyakan persoalan semakin rumit apabila kita tidak berakhir dengan Allah SWT. Tidak mengatakan bahawa sunnatullah. Kita ada tasik. Dulu tepi Sedang tu ada tasik. Lombo. Kosong. Datang hujan. Jadi tasik. Ada orang mancing dah. Dari mana ikan datang? Ada tasik, ada air, ada ikan. Dari mana ikan datang? Tak boleh fikir dah. Tak jawab. Cikgu dah jawab dah. Dengan law of nature tak ada jawab. Sekarang air datang dari mana? Itu persoalannya. Dan cikgu ajak air datang dari awan turun ke bawah. Kemudian mengalir jadi sungai. Kalau musim kemarau, mana ada hujan? Semua tak betul dah sekolah. Itulah bahaya kuliah saya ni. Habis buku teks tukar. Air turun mengalir perlahan. Daripada gunung kita tak tahu. Sampai sekarang orang tak temui hulu Sungai Nil. Tak jumpa. Yang jumpa ialah Tasik Victoria. Dia dah berkumpul air kat Tasik Victoria. Tiba-tiba mengalir ke Sungai Nil. Sama ada kemarau tak kemarau. Dan Mesir ni tuan jarang hujan. Saya pergi baru ni 10 hari. Lebih lah mengalir. Sehari pun tak ada hujan. Tiba-tiba Sungai Nil mengalir sejak daripada Nabi Musa lagi. Bahkan sebelum lagi. Saintis tak boleh jawab. Kalau kita tak sebut sunnat Allah, kita rujuk hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan Sungai Nil bersumber daripada syurga. Lagi tak boleh terima oleh saintis. Malam Isra Mi'raj, Rasulullah lihat hulu Sungai Nil. Hadis sahih. Habis macam mana turun ke bawah? Jangan tanya. Itu sunnatullah. Dan Allah sebut dalam ayat lain surah Al-Mursalat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal jannah biha rawasi'a wa hatim wa asqadim wasqanakum ma'an furata. Dan kami jadikan padanya ialah gunung-gunung kanan yang tinggi, dan kami turunkan hujan di gunung-gunung dan mengalirlah air ma'an furata, air yang sangat indah untuk diminum. Furata. Sungai Porak pun itulah sebab namanya. Purata. Kami jadikan
gunung tinggi dan hujan di situ. Memang benar, inilah yang diperhatikan bahwa hujan turun di gunung. Dan saintis mengatakan bahwa disitulah awan berkumpul dan turun mengalir jadi sungai. Itu satu bahagian sungai ialah air hujan. Kalau hujan tak ada, bagaimana air datang? Dan beberapa tahun lepas, ini tahun 2007 lepas, 2000 dalam 20 tahun lepas, ada satu kajian dengan radar. Mereka dapat deteksi bahawa ada air di bawah lapisan bumi yang keempat. 1, 2, 3, 4. Ada satu lapisan lautan yang menjadi sumber pada sungai. Betul. Sungai ini bersumber daripada air di bawah bumi. Ingat, ketika banjir Nabi Nuh, Allah keluarkan air daripada perut bumi. Allah turunkan air daripada langit. Bila surut banjir, Allah perintah bumi supaya telan. Ibla'i ma'aki. Telan air kamu. Kepada langit, Allah perintah. Iqla'i ma'aki. Tarik, seduk balik air kamu. Langit seduk. Bumi telan. Ini yang Allah sebut. Tapi tak ada di sekolah. Sekarang ditemui bahawa lapisan laut yang besar di bawah bumi kita. Dan dia tempat di bawah mula-mula bumi kita duduk, ada kerak bumi, ada lahar yang terbakar ataupun lava yang terbakar. Di bawah lava terbakar ada air lautan yang sangat luas. Lebih luas pada seluruh lautan yang ada atas muka bumi. Bukan saya kata, saintis yang temui. Bagaimana ditemui? Dengan radar. Dan dia mengatakan di bawah bumi kita, 400 meter di bawah bumi kita, ada satu lautan yang sangat luas. Airnya furata. Air yang tawar. Bahasa Melayu kita tawar aja, tak ada lain dah. Dalam bahasa Arab ada furat, ada azbud, dan berbagai-bagai. Rasa air, air terasa. Kita kata tak terasa. Tak, ada. Yang rupa-rupanya dia berada di bawah lapisan bumi kita yang ketiga, keempat. Dan dia 3 kali lebih luas pada lautan yang ada. Pasifik, Atlantik, dan lain-lain. Cantung semua, dia 3 kali lebih luas. Ini sumber kehidupan kita. Planet lain tak ada, tuan-tuan. Tak payah carilah. Inilah majlis Profesor marah pada saya. Saya kata, pihak tahayawna pihak tamutun, aminha tukhrajun. Allah istihakan Adam dan Bani Adam di bumi tempat hidup dia. Tak perlu cari, mari. Para profesor kita atap-atap pada saya. Jangan jadi kolok. Orang sedang menerokak yang angkasa. Kata sila pergi. Saya tak kata tak boleh pergi. Pergilah. Tapi tempat tidur asal kita bumi. Itu yang sebut. Mereka hantar protes pada saya, majlis profesor. Tetapi majlis profesor bagi hadiah buku ilmiah terbaik pada saya. Salah satu buku saya tulis, majlis profesor bagi sebagai karya terbaik negara. Malah saya nak promote sikit lah. Sebab dia condemn saya, dia bagi hadiah pada saya, dia condemn saya. Dia kata jangan kolot sebab orang sedang pergi kemari. Kata segera sila pergi. Ya, saya baca ayatnya. Ya maksud jin walins ini startup an tanfuzu min aqdaris samawat. Fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Saya baca pada majlis profesor. Wahai masyarakat jin dan manusia, sekiranya kamu mampu untuk tembusi langit, tembusilah. Allah suruh pergi. Saya tak kata tak boleh pergi. Pergi. Illa la la tanfuzun illa bisultan. Kamu tak boleh menembus langit kecuali dengan kekuatan, termasuk energi. Tetapi untuk hidup di bumi, itu saya kata. Saya kata tak boleh pergi ke atas, pergilah. Tapi tempat hidup dari bumi. Sebab Allah sebut fi. Perkataan fi tak semestinya atas muka bumi. Mungkin di angkasa, itu masih fi lagi. Kena faham ayat Quran. Kena faham tentang tafsir. Balaghah kita kena faham sebelum kita sebut. Sekarang Allah tunjukkan dengan radar tajam moden, saintis yang menafikan apalagi yang tadi telah mengatakan air ada pada bumi. Dan
lapisan air kita tuan-tuan, dia tak pernah diketahui sesiapa dia. Hanyalah 10-20 tahun lepas barulah diyakini ada lautan yang berada di antara 400 kilometer, maaf saya sebut meter saja, 400 meter hingga 600 kilometer di bawah bumi kita, laut sedalam 200 kilometer. Di lautan yang kita ada tuan, yang paling dalam berapa kilometer je. Tetapi laut yang bawah bumi kita sedalam 200 kilometer. Sumber air yang tak habis. Allah telah tetapkan bumi ini tempat kehidupan. Pohon-pohon bergantung pada air ini. Hujan ini secondary, yang asalnya yang di situ. Dari mana masuk air ini? Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah bersabda, "Fa inna tahtal bahri narun wa tahtan nar bahran." Inilah yang barangkali ditafsirkannya. Rasulullah mengatakan di bawah lautan kita, di bawah lautan yang kita ada sekarang atau kami, di bawahnya ada api, narun, bukan neraka tuan-tuan. Kebanyakan diterjemah pada neraka, bukan. Kalau neraka an-nar. Paham? Narun, naran ini api. An-nar neraka. Di bawah lautan ada api, kata Rasulullah. Di bawah api ada lautan. Terperanjat masalah. Rasulullah sebut. Di bawah lautan kita ada api. Api ini lava yang menyala, tuan-tuan. Gunung berapi, keluar api yang Rasulullah sebut. Kalaulah ini tafsirannya. Kalau hadisnya sahih. Di bawah lava api itu Rasulullah sebut an-nar. Sebab rujuk pada naran tadi. An-nar di sini bukan neraka lagi. Sebab rujuk pada nar yang sebelumnya. Watatan nar bahran. Di bawah api tadi ada lagi lautan. Kata Rasulullah. Sekarang ditemui lautan yang berada di bawah lapisan yang keempat. Di bawah lapisan ketiga, maksudnya lapisan keempat. Sedalam 200 km air ini. Barangkali air inilah yang Allah curahkan ke bumi ketika banjir besar Nabi Nuh. Dan daripada langit Allah turunkan air dan berkimpullah antara air bumi dari langit menenggelamkan kaum yang menderhaka pada Nabi Nuh AS. Barangkali ketika air turun daripada langit, ada hidupan turun bersama. Sehingga sekarang saintis mengkaji octopus, soto. Dia dapati octopus dia tidak belongs to any DNA yang exist on the earth. Dia berbeza dengan seluruh binatang hidupan lain. Dia tak sama dengan DNA manusia, tak sama dengan DNA soto tak sama dengan dia. Dia satu DNA yang berbeza sama sekali. Dan saintis sebut alien. Sebab dia tak mesh dengan apapun di atas muka bumi. Dari mana ke octopus datang? Dan dia pandai kalau ramal Piala Dunia. Satu tepat. Dan kali ini kalah, salah. Sebab dia sebut yang juaranya Argentina, dia dah kalah. Octopus tak tepat kali ini. Tetapi apa yang disebut oleh saintis, octopus ialah makhluk, bukan asal bumi. Dari mana? Adakah dia turun masa Nabi Nuh langit buka air tadi? Wallahu a'lam. Semuanya wallahu a'lam. Dan sekarang universiti di barat mula mengkaji tentang laut di bawah bumi. Dan antara universiti yang terkemuka adalah Universiti Flinders yang saya baca. Kajian ini saya baca dalam bahasa Arab. Yang bahasa Inggeris jarang keluar. Sebab dia sama dengan hadis, dia jarang keluar. Kalaulah menentang hadis, saja keluar cepat. Banyak kajian dilakukan dalam bahasa Arab oleh saintis Muslim. Yang dikaji ialah di Flinders University. Dan dia dapati bahawa tempat laut ini berada exactly 410 km di bawah sampai 660 km di bawah bumi. Dia seolah-olah satu macam sphere ataupun macam analyst. Dan volume dia lah 500,000 muakab meter muakab. 5,5 juta kilometer persegi. Luas tuan-tuan, 3 kali laut yang kita ada. Dan itulah kajian yang awal. Barangkali tepat, barangkali tidak, wallahu a'lam. Tetapi laut ada jelas. Tiba-tiba kita lihat air keluar memacut di tengah-tengah tempat yang kering, di tengah padang pasir air memacut. Dari mana air datang? Daripada bumi tadilah. Bila rekahan yang berlaku 3 lapis tadi, air keluar tuan-tuan. Di New Zealand ada pancaran air yang keluar sampai ke beberapa meter ke atas.
daripada langit. Dan di sini tak dapat di-explain oleh saintis. Dan sekarang air keluar seperti itu. Fountain yang keluar memancut-mancut. Di tengah padang pasir, tempat ada sungai. Arab Saudi satu-satu negara yang tidak ada sungai satu pun. Tetapi orang Balui kata ada air memancut keluar daripada padang pasir. Dia tahu tempat mana tempat air. Dia gali ada. Dia tahu cara nak cari air. Di kampung saya, tuan-tuan, dia jauh mata air. Kita panggil pakcik yang lama, dia bawa pokok kelapa dia. Dia kata di sini ada air. Dan kalilah pergi, ada tu. Apa ilmu dia pakai kita tak tahu. Tetapi yang lebih kancil sekarang kita saksikan. Air yang kita minum lebih tua daripada bumi sendiri. Ini saintis tak ada jawab. Air yang kita minum ini, tuan-tuan, H2O, bukan hidrogen 1-1, bukan hidrogen 1, tetapi hidrogen 3. Bumi kita ini air dengan hidrogen 1. Tetapi air yang kita minum ini daripada Sungai Nil, air ini lebih tua daripada dunia ini. Saintis berhenti di situ. Sebab tak mungkin air lebih tua daripada bumi sendiri. Tak mungkin bayi menyambut kelahiran bidannya. Tak mungkin. Mesti bidan yang sambut bayi. Sekarang bayi yang sambut kelahiran bidan. Saintis tak boleh jawab lagi. Sebab dia law of nature. Dia tak sebut sunnatullah. Dia mengatakan bahawa air lebih tua daripada bumi sendiri. Lebih tua daripada sistem solar system. Inilah sedang dikaji sekarang. Ini ialah ilmu yang terkini. Kita ingat Allah sebut wa kana arshuhu 'alal ma', dan arasy Allah itu atas air. Air ialah makhluk yang awal Allah ciptakan selepas kalam, selepas lauh mahfuz. Air. Air yang turun daripada langit, bukan daripada awan. Betul-betul langit. Dia ajar di sekolah keluar dari udara awan. Benar, awan adalah secondary. Tetapi air asal datang dari langit. Dan Masya Allah, water is older than the sun. Dan air yang kita minum, tuan-tuan, jangan main-main. Nikmat Allah sangat besar. Lebih tua daripada matahari sendiri. Lebih tua daripada bumi. Dan di sinilah kajian tak berhenti sekarang. Bagaimanakah kita tahu ini lebih tua dari bumi? Sebab air sepatutnya hidrogen 1. Tapi yang kita temui ialah hidrogen 2. Hidrogen 3. Sungai Nil ini hidrogen 2-3. Pergi Sungai Nil, tuan-tuan, ambil air dia. Itu hidrogennya yang jadi komponen air ini lebih tua daripada bumi. Maksudnya air ini bukan daripada bumi. Dan air yang kita minum itu lebih tua daripada sistem solar. Dan apakah, dari manakah air? Mula saintis mula tanya. Saintis mula tanya dari manakah air bermula. Selama ini daripada bumi. Tak betul. Sebab dia ada percanggahan. Sebab kalau terjadi di bumi, dia sama tua dengan bumi ataupun lebih muda daripada bumi. Tapi lebih tua daripada bumi, ini bukan bahasa bumi. Dia mesti daripada outer space. Dan inilah jadi kaji. Air yang kita minum di atas muka bumi kebanyakannya daripada H2A. H itu H2, H3 dipanggil isotop daripada hidrogen. Dan air yang sepatutnya dijangkau oleh saintis ialah air sebelah kiri. Tetapi yang kita minum air sebelah kanan. Yang H-nya daripada dua proton. Dan atas satu proton, satu neutron ataupun dua neutron. Elektron sama. Mungkin salah kajian dia kata. Sebab tak mungkin air itu boleh tua. Tengok oksigen pula. Sebab air tadi H2O. O pula tak tengok. O pula tua lagi. O pula ialah O18. Air yang kita minum jangan main-main, tuan-tuan. O dia, O bukan 16. Yang O tu ialah oksigen. Oksigen biasa ialah 16. Yang tuan-tuan sedut masuk hospital tu oksigen 16. Tetapi yang ada dalam air oksigen 18. Jauh lebih tua daripada bumi lagi. Confirm. Air yang kita minum lebih tua daripada bumi dan sistem matahari.
Kita tengok ayat Quran. A'udzubillahi rajim. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa'atarna fil ardh wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Dan kami turunkan dari langit air dan kami kumpulkan dalam bumi. Paskannahu fil ardh, kami tumpukan dalam bumi. Wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Kalau kami nak hapuskan air, kami boleh, kata Allah. Kami berkuasa untuk hapuskan air, tapi air kami turunkan dari langit, bukan awan. Kami turunkan dari langit air dan kami letakkan di dalam bumi. Fil ardi, boleh atas bumi, boleh bawah bumi, boleh perut bumi. Fi dalam bahasa Arab, zarah fi ini dia luas. Boleh atas muka bumi, boleh bawah bumi, boleh dalam bumi. Dan ini tafsir baru. Ada ahli tafsir mengatakan bahawa hazil ayah tusyir ila haqiqah, ila haqiqatin halaqati nuzul al-ma' minas sama'. Selama ini kita sangka hujan turun daripada awan, itu betul. Tetapi air yang ada dalam perut bumi kita asal itu dari mana? Benar-benar dari langit, bukan pada awan. Haqiqatan ila haqiqatin ila haqiqati nuzul al-ma' minas sama', air min kharijil ard, iaitu air yang asal dari bumi kita ini, dia asal daripada outer space. Allah kumpul dalam bumi dan Allah uapkan naik ke gunung dan turun melalui awan, itu betul, tapi secondary, bukan yang utama. Yang utama air turun daripada langit. Wa tushiru ila annahu qad tamma iskan hadzal ma' fi batn al-ard, dan selepas Allah telah simpan air dalam perut bumi, itulah yang itu barangkali ditemui laut yang Allah simpan air. Air ini asal dari langit, dan air ini lebih tua daripada bumi sendiri. Ingat, arasy Allah berada di atas air. Arasy adalah makhluk yang awal. Panjang tuan, syarahannya saya tak panjangkan seluruhnya. Dan kita perhatikan ayat Allah. Allah sebut wa anzalna minas sama'i ma'an. Allah turunkan air, anzalna. Balau Al-Quran. Ini tuan, kena kita faham betul-betul bahawa Al-Quran. Kita kena betul-betul mendalami Al-Quran. Saya sekali lagi selalu, marilah kita belajar di Al-Quran betul-betul sampai ke dalam-dalamnya. Bukan setakat tafsir, balaghahnya, ma'aninya, badi'nya. Saya ambil 15 tahun belajar balaghah, tuan. 15 tahun saya belajar balaghah Al-Quran. Orang kata saya matematik. Saya daripada tamadun Islam. Matematik itu ijazah saya pertama. PhD saya dalam tamadun Islam. Anzalna ini berbeza dengan nazalna. Nazala, Allah turunkan hujan dengan nazala. Al-Quran dengan nazala. Tapi ayat ini Allah turun dengan anzala. Kitab Taurat Allah sebut dengan anzalna. Ayat ini Allah sebut anzalna. Apa maksud beza antara anzala dengan nazala? Dua-dua dalam bahasa Melayu diturunkan. Tetapi ada perbezaan yang sangat jelas dalam bahasa Arab. Kalau nazala, Allah turunkan nazala Quran, maksudnya turun sedikit-sedikit, berulang-ulang. Kalau hujan, Allah turun nazala, turun daripada awan yang berulang-ulang. Tetapi ia ini sekaligus, anzalna sekaligus. Taurah Allah sebut anzalna, bukan nazala. Anzalna Taurah, kami turunkan sekaligus Al-Quran, Taurah. Tapi bila sampai Quran, nazalna, kami turun sedikit-sedikit, berulang-ulang ayat Quran. Tetapi Taurah diturun sekali, selengkap. Tetapi ayat ini Allah sebut anzalna ayat, maksudnya ayat Allah turun sekali. Apakah itu ayat yang asal? Lepas itulah baru meruat menjadi awan, jadi hujan. Itu Allah sebut nazala. Dan hari ini belajar balaghah. Sayang, pelajar sekolah agama pun tak pasal bahasa Arab. Nak cek, boleh baca, boleh faham bahasa Arab dengan baik, baca kitab Iqna, kata. Iqna. Kitab fix, Iqna, itulah standar untuk faham, membezakan pelajar biasa dengan pelajar yang menguasai bahasa Arab. Di Kelantan, tuan, hanya satu pondok yang mengajar Iqna sekarang. Di Selangor saya tak jumpa lagi. Saya belajar Iqna, tuan, berapa lama? Al-Iqna, kitab. Kalau boleh baca Al-Iqna itu maksudnya tuan menguasai satu tahap bahasa Arab. Di Kelantan hanya satu tempat saja.
Di Selangor saya tak jumpa lagi. Dan inilah kita tengok dalam ayat lain Allah sebut apabila merujuk kepada hujan, walain saltum man nazala minas sama, ada nazala. Tetapi ayat yang Allah sebut awal tadi nazala, anzalna, ya ini nazala, tanzil. Dan walain saltum man nazala minas sama ma'an fahya bil ard min ba'd mawtiha fahya bil ard min ba'd mawtiha liyakunanna Allah sebut nazala bil hujan. Dan ini dibincangkan oleh ahli tafsir. Kita bukan sama pakai perkara itu, tapi nak beritahu bahawa air yang kita minum bukan berasal pada bumi. Ini ialah ilmu balaghah yang membezakan antara af'ala dengan fa'ala. Dan tuan-tuan boleh pendalamkan dengan tafsir, belajarlah. Bukan sangat bahasa Arab, tuan. Bukan nahu nasarah, tak cukup. Kena masuk balaghah, ilmu yang ketiga. Lepas tu ma'ani, badi'. Barulah kita boleh faham Al-Quran. Tapi sayang kita Malaysia hanyalah baca terjemahan. Macam mana kita nak laksanakan Al-Quran? Kalaulah lepas penci, kalau saya selalu kata baru nak baca tajwid. Tajwid sepatutnya selesai umur 12 tahun. 12 tahun selesai dah jadi tajwid. Ni lepas penci baru nak belajar, baru nak tilawah. Maafkan muslimat. Bukan tak baik, baik belajar, tapi lewat. Sepatut selesai sebelum masuk sekolah menengah. Dalam hadis Rasulullah menyebut tentang sungai. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah menyebutkan sihan wajihan wa furat wal furat wan nil kullun min ahli jannah. Sungai Sihan, sungai Volga, tak silap saya. Sungai Jihan, sungai di Uzbekistan. Wal furat, sungai di Iraq. Sungai Nil di Mesir, kullun min haris al-jannah. Semuanya sungai yang berasal dari syurga. Malam Isra Mi'raj, Rasulullah temui sungai Nil, sungai Furat di langit. Dan Rasulullah tanya kepada Jibril, ini sungai apa? Jawab Jibril, sungai Nil dan sungai Furat. Apakah namanya sama, sungai yang berbeza di bawah? Ataupun nama sama di atas, sama di bawah, tapi tak ada hubungan? Imam Nawawi syarah kepada hadis Muslim, dia mengatakan sungai Nil ini datang pada sungai Nil atas syurga. Sebab sekarang sungai Nil, air dia bukan H biasa, H3. Sungai Furat pun H3. Lebih tua dari sungai lain. Bagaimana orang tanya Imam Nawawi? Allah yang tahu. Tetapi apakah heran bahawa atas langit kita ada berbagai ada lapisan ozon. Sekarang ditemui lautan di atas ozon. Tetapi dalam bentuk solid. Dalam bentuk solid, air bukan dalam bentuk cair, tetapi dalam bentuk solid yang ada di atas ozon kita. Kita ada lapisan ozon, atas ozon ada air. Dan air juga ada di bawah. Di bawah laut ada air juga. Ditemui oleh saintis Perancis, ini Jacques Cousteau, yang temui, dia kerja cari laut, dia selam laut je. Dan dia temui di bawah lautan masin ini ada sungai yang tawar. Di bawah lautan kita dia temui ini orangnya. Saintis yang baru meluk Islam berapa tahun lepas, berapa tahun lepas sebenarnya, belas tahun lepas. Yang temui di bawah lautan ada air azbun, air tawar. Dan dia berada dalam bawah air masin. Teorinya yang disebut di sekolah, air tawar mesti ada atas air masin mesti bawah. Tetapi di sini tak ikut salinity lagi. Dia sunnatullah. Bahkan dia terpisah sama sekali. Air tawar ini tak bercampur langsung dengan air masin. Dan dia berada di bawah. Kalau ikut saintifik, dia mesti di atas. Air masin di bawah. Tetapi yang berlaku ialah air tawar di bawah. Dan saintis tak dapat menjawab. Rupa-rupanya banyak X-file daripada yang Y-file. Banyak misteri yang tak dapat jawab oleh saintis. Barat mengatakan manusia daripada monyet. Betapa bahalanya dia. Dia tengok DNA manusia ada 46 kromosom. Lembu ada 60 kromosom. Kalaulah evolusi itu berlaku, maka manusia akan jadi lembu macam mereka. Kromosom lembu 60.
Kromosom kuda tak salah saya 63, 64. Manusia 46. Kalaulah evolusi itu benar berlaku, maka manusia akan jadi lembu, bukan menjadi monyet. Dan perkara ini runtuh, tetapi masih ditulis di UGM. Dalam pendidikan masih diajar tentang kaedah pandang mengajar yang berteraskan kepada evolusi ini. Umpamanya dari segi behaviorism, cognitism, dan ism. Jadi ajarlah pendidikan, guru-guru semua menggunakan behaviorism ataupun tentang beberapa pahaman pendidikan yang berasas daripada Tuhan tidak ada. Mereka pergi umrah 5 kali, tapi mengajar di sekolah mengatakan menggunakan sistem yang dibina barat berdasarkan pada paradigm yang menafi ketuhanan. Mereka beriman, tetapi paradigm mereka tidak beriman. Inilah saya cakap dalam kementerian masa saya di masjid dulu. Bila saya masuk mesyuarat orang lagi, akhirnya tuan-tuan kena dengar. Mari kita lihat untuk belajar tentang fikih. Ambil contoh padi beras dengan tembikai. Tembikai dia tumbuh tempat kering, bukan tempat basah, bukan dalam sawah. Padi dalam sawah, dalam air. Beras kering tapi buah tembikai basah. Nak cakap macam mana lagi? Tembikai tumbuh tempat kering, keluar buah air penuh. Tapi padi hidup dalam air, keluar beras kering. Nah, nak sebut macam mana? Itu sebab banyak expired di sekolah. Tapi cikgu tolak semua untuk expired ni. Dia ambil yang mudah-mudah. Sebab dia love nature tak dapat jawab kali ini. Ada kawan saya, dia tanam pokok kelapa tepi tandas kampungnya. Tak apa lagi. Kemudian ada pokok kelapa jauh daripada tandas dia. Dia bergarap. Dia minum air kelapa masin. Dia tak minum dah air kelapa dekat tandas dia. Sebab rasa masin dekat sini. Jatuh jauh dengan selingan tadi. Allah menyebut dalam surah Al-Mulk, menggegarkan jiwa. A'udzu billahi rajim. Akhir surah Al-Mulk. Qul araitum in asbahakum gharaw faman yatikum bima'in ma'in. Katakanlah Muhammad, apakah kamu lihat sekiranya Allah hilangkan air kamu daripada mengalir? Siapakah yang dapat mengembalikan air mengalir untuk kamu? Kalau Allah keringkan semua air, siapakah yang dapat mendatangkan air kepada kamu? Siapakah yang dapat mengalirkan kembali air kepada kamu? Tidak ada, ya Allah. Kami hidup dengan rahmat-Mu. Kami hidup dengan kasih sayang, ya Allah. Inilah kita nak tanam pada pelajar. Supaya apabila ada iman selepas kita dapat ijazah, tidak ada rasuah, tidak ada pecah amanah. Sekarang lebih tinggi CGPA, lebih baik, lebih cekap untuk mengadakan tipu helah dalam research. Bila dia dapat 4.0 CGPA, lagi pandai dia untuk menipu. Kawan saya tuan-tuan, pegawai bank negara, maaf dah tak sebut nama, tahun 70-an Pak. Di antara kawan saya pertama kerja di bank negara. Ketika itu ada sistem digital daripada atas kertas ini, data ini nak masuk digitalize. Dia lah orangnya. Dia masuk ke dalam komputer tahun 70. Komputer baru ada. Dia try masuk siphon 1 juta ke account dia. Masuk. Sebab dia yang buat sistem. Sebab dia dapat CGPA 4.0. Hebat. Dia tak aku nak try je. Try macam mana? Aku masuk sistem data kelebihan negara, aku masuk 1 juta ke bank aku. Aku ingat tak masuk. Lepas tu aku pajak juga pergi ke bank negara, ke bank aku, memang kata, boleh jumpa manajer tak? Untuk apa cik? Kata kan dia. Nak jumpa manajer, boleh? Boleh, masuk. Ada apa? Boleh tak esok saya nak draw duit saya banyak sikit lah. Duit kat bank ni tak cukup. Macam mana? 1 juta. 1 juta. Ya, tengok dari bank dia, betul 1 juta ada. Esok dia bawa gold ni 1 juta. 1 gold ni habis bank. Enjoy. Dia pergi dekat kita, belanja kita. Hebat kau. Kita ingat gaji dia kat bank negara ni tinggi banyak. Duduk 2 bulan kita tangkap polis.
2 bulan dia sehebat bawa duit 1 juta. Kita bayar tak pergi kerja lah. Karena dia pergi kerja lah kena tangkap. Sebab dia syak apa dong cepat ni. 1 juta dia siphon tuan. Nak cerita dia lagi pandai, lagi cepat menipu. Dalam sistemnya ada. Lepas tu dia masuk penjara orang baik tuan. Lebih baik pada muka saya lah. Dan penjara bagi dia keluar. Kerana kelakar baik 6 bulan je. 6 bulan keluar. Keluar 6 bulan, duit masih banyak lagi tuan. Dia boleh enjoy, lepas dia balik tu dia tak kerja dah. Enjoy 1 juta banyak lagi. Ini saya ceritanya sistem kita. Jangan tanya siapa, tapi kawan saya, Omar sama dengan saya. Ketika sistem jeblut dan berita ini keluar adalah akhbar tuan yang duduk sebayangkan saya baca cerita dia panjang dalam akhbar Tusan Melayu itu panjang ceritanya. Saya nak cerita ringkasannya ialah sistem kita melahirkan pelajar yang split personality. Jangan harap untuk mendapatkan keimanan dan akhlak daripada sistem kurikulum kita. Itulah maksud daripada kuliah saya yang bertajuk Bicara Wara Sains Islam, dan hanya satu surau saja yang saya khususkan untuk bicara Sains Islam ialah surau ini. Yang lain semua semasa. Semua masjid, surau lain semua ialah geopolitik semasa. Hanya surau ini saja yang saya masih kekal dengan bicara Sains Islam. Kadang-kadang terbabas juga terpadai. Dan saya rasa pada sekarang itulah untuk saya. Panjang lagi sebenarnya. Kalau kita bincang tentang air, saya boleh sangat kagum. Tersandar di kursi. Kalau saya ingat air, sebab nikmat Allah yang sangat besar. Bila saya mandi, saya termenung bila tengok air. Satu makhluk ciptaan Allah yang sangat hebat. Appreciate air. Dan akhir sekali saya menulis buku terbaru tuan-tuan yang berminat, panjang ceritanya. Buku saya terbingi ialah buku tentang geopolitik, perjalanan geopolitik dan ibrah. Baru terbit semalam. Tuan-tuan yang berminat boleh rujuk kemudian. Saya sudahi dengan wabil taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.